أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء والثناء. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الطاهرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, namun sekali syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dapat kita berhimpun lagi pada malam ini dalam pengajian ilmu agama. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita, kurniakan sihat, dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Ta'ala kurniakan barakah yang berlimpah ruah dan kurniakan keampunan bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya kasihi Tuan Imam di Jawatan Kuasa para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah. Mudah-mudahan diberikan pahala dan diterima amal ibadah, insyaAllah. Tuan-tuan, kita sambung pada bab fiqh, pada membahaskan kitab Al-Jazul Mukhtasarat pada muka surat yang ke-33. Baik, qala al-muallif rahimahullah: wa satrul 'awrati wa 'awratur rajuli wal amati ma baina as-surrati wal rukbah wal hurrah jami'u badaniha ma 'ada al-wajha wal kaffain. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, ini di antara lagi syarat sah bagi salat adalah menutup aurat, dan aurat lelaki dan juga hamba perempuan ialah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Dan aurat perempuan merdeka ialah seluruh badannya selain muka dan kedua-dua pergelangan telapak tangannya. Jadi dahulu kita dah bahaskan tentang menutup aurat itu adalah menutup kulit, yakni menutup badan kita dengan satu pakaian yang sekira-kira tidak boleh dilihat warna kulit. Ini kita dah sebut dahulu. Maka kalau orang itu menutup aurat, yakni dia pakai satu pakaian yang dah menutup warna kulit, sekalipun ketat, maka solatnya sah. Dan dahulu kita dah sebutkan bagi lelaki auratnya di antara pusat dan lutut, termasuk juga lah hamba perempuan. Yang ini apa yang ada di antara pusat dan lutut. Maka apabila seorang lelaki nak solat, mestilah dia pastikan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang menutup
antara pusat dan lutut. Jadi dekat sini tuan-tuan ada isu yang penting, iaitu sekiranya seorang dia menutup aurat dengan pakaian yang satu bahagian dia menutup aurat dia dengan pakaian yang ia satu bahagian, dan yang kedua menutup auratnya dengan pakaian yang ianya dua bahagian. Apa maksud satu bahagian dengan dua bahagian? Ya, ini contoh, ini badan dia kan. Ini dia punya orang lah. Jadi kalau kita kata lelaki antara pusat dan juga lutut bawah ni. Jadi dia menutup antara pusat dan lutut ini dengan satu bahagian. Contoh dia tutup dengan kain pelikat satu. Itu dia menutup keseluruhan aurat itu dengan pakaian yang ianya satu bahagian saja. Kalau dia pakai baju Melayu dengan seluar Melayu, baju Melayu dengan seluar Melayu, jadi dia menutup aurat itu dengan dua bahagian. Yang ini sebahagian auratnya ditutup dengan baju dan sebahagian lagi ditutup dengan seluar. Maka ditutup dengan cara dua bahagian pakaian. Tak ada orang dia kalau biasanya lah, dia pakai baju Melayu daripada atas tak ada sampai bawah lutut tu kan. Biasanya mesti dia akan sampai peha sikit, kan, peha bawah separuh. Maka baki peha yang tinggal itu daripada kawasan aurat, maka ia ditutup dengan bahagian seluar. Maka kalau satu bahagian, maka ini jelas orang itu telah pun menutup aurat dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan satu bahagian. Dan syarat bagi menutup aurat, kita dah sebutkan dahulu bahawasanya wajib menutup aurat pada semua arah, melainkan arah bawah aurat. Maknanya kita kena pakai satu pakaian, yang mana pakaian itu bila kita solat daripada 5 arah tak nampak. Apa maksud 5 arah? Arah atas, atas hidup, depan, belakang, kiri, kanan tak boleh nampak. Tapi kalau nampak daripada bawah, bawah ini bawah mana? Dipanggil bawah paras aurat. Bawah paras aurat. Tapi kalau ianya di bawah baju, yang baju itu masih dalam kawasan aurat, ini bukan bawah aurat. Yang ini contoh, kalau dia pakai kain pelikat tutup sampai lutut, maka dia ikat kemah, kan? Andaikanlah dia tak pakai apa-apa, apa benda tak pakai, kan pelikat dia pakai, kan, dia tutupkan pelikat dia daripada pusat sampai ke lutut. Maka kalau diikat kemas, baju semua tak pakai. Kalau diikat kemas dia tinggi, kan, diikat kemas kuat, maka daripada atas tak nampak sebab dah ketat. Kiri kanan depan belakang pun tak nampak. Tapi boleh nampak daripada mana? Arah bawah. Yang mana pakaian itu tadi telah menutup apa? Bahagian yang paling bawah daripada auratnya, iaitu sebelum lutut tadi. Maka dia boleh dilihat daripada bawah aurat. Kalau lelaki maknanya bawah lutut. Maka kalau keadaan macam ini, maka tidak batal solat, kerana boleh melihat aurat daripada bahagian bawah paras aurat, maka ini dimaafkan. Tapi kalau daripada atas, kiri kanan depan belakang, boleh dilihat aurat ketika di waktu perbuatan solat, bukan waktu diri. Kalau dia menampak waktu rukuk ke, waktu sujud ke, daripada paras 5 ni, arah 5 ni, maka solatnya batal.
Jadi sebab itu hati-hati kalau seorang itu dia pakai pakaian yang agak longgar. Contoh dia pakai kain pelekat dengan baju pamoda. Baju pamoda ni dia labuh sikit. Dan biasa orang tak pakai sweet kan, orang pakai longgar sikit kan. Jadi kain pelekat tu ini bagi lelaki. Kain pelekat tu dia pakai bawah pusat. Dia pakai bawah pusat, maka ada kadar antara awal gulungan kain pelekat itu ke pusat ada kawasan aurat yang terdedah, yang itu ditutup dengan baju pamoda. Tapi waktu berdiri, sebab dia tekak kan, dia rapat. Cuba rupuk. Apa yang berlaku? Baju ni tadi dia akan ke bawah. Jadi bila baju tu ke bawah, bila dia rupuk kan, bila dia rupuk baju tu dia akan ke bawah. Jadi bila ke bawah, nampak tak pusat dia tadi tu, bawah pusat dia tu nampak. Dan nampak tu daripada mana? Daripada arah tadi yang belah atas. Kalau dia berdiri belah atas, dari belah dada dia belah atas. Jadi ketika dia rupuk, wajib dia tutup baju dia macam ni. Maknanya bila dia rupuk tu, waktu diri tak batal, tapi waktu dia rukuk dia tidak tutup segera batalnya. Kalau dia biar buka gitu. Sebab apa? Sebab aurat itu dilihat daripada arah atas, tidak dimaafkan. Jadi macam mana kita nak buat selesaikan? Ada dua cara, sama ada yang pelekat itu diangkat sampai ke pusat atas, pusat dia tutup terus. Selesai. Buatlah macam mana sekali buat, tak akan nampak bahagian itu daripada 5 arah tadi. Ataupun dia boleh buat dengan cara dia tie in. Dia tie in supaya dia tegang, dia tak nampak. Kalau boleh dibuat macam itu. Tapi kalau dia tie in pun dia boleh nampak juga, maka tidak memadai. Jadi kita kena pastikan aurat kita ini tidak dilihat daripada 5 arah tadi. Adapun daripada arah bawah, maka dimaafkan. Tapi boleh jadi keadaan orang itu dia solat dengan pakaian yang arah bawah pun tak boleh nampak. Contoh macam dia pakai seluar sukan, dia dah zip kemah, kemudian seluar dia pun atas pusat, maka kiri kanan atas bawah semua tak nampak. Tapi untuk bahagian arah bawah daripada paras aurat ini, kalau nampak, ia dimaafkan. Maksudnya solat dia masih sah. Cumanya kalau seorang lelaki dia pakai pakaian yang dua bahagian untuk menutupkan aurat dia, jadi kalau dia menutupkan dua, macam tadi disebut pamoda tadi yang sampaikan, maka sebahagiannya guna kain, sebahagian lagi ditutup dengan kadar daripada baju dia. Maka dia menutup aurat dengan dua bahagian pakaian, satu baju, satu lagi dengan kain. Maka kalau orang dia solat dengan baju Melayu, contoh solat baju Melayu, dia hanya pakai baju Melayu, dia tak pakai baju dalam. T-shirt dalam tu tak pakai, baju Melayu semata, kosong, dan seluar dia bawah pusat, dan baju Melayu dia atas ni semua dia dah dia dah butang dah. Tapi masalah dia adalah pinggang dia ni. Pinggang dia ni ada ruang, yang daripada ruang itu kalau diandaikan letak mata di situ, maka boleh terlihat aurat kawasan yang dia tak tutup antara pusat dengan kepala seluar itu. Boleh dilihat aurat ini daripada arah sisi yang ianya daripada longgar tadi itu, dan boleh dilihat itu bukan daripada bawah lutut, tapi daripada had aurat. Maka daripada had aurat batal semua. Maka kalau nak selamat, dia pakai baju dalam. Baju dalam dia masuk dalam seluar. Seluar tu dia buat taging, baju tu taging dalam, dan seluar tu dia naik ke atas. Kemudian dia pakai baju lain, tak ada masalah.
Tapi kalau baju Melayu dia ketat, fit, memang tak nampak daripada celahan itu, memang tak nampak, maka tak ada masalah, itu sah juga. Kerana terjaga daripada, dilihat daripada paras aurat. Yang dimaafkan itu adalah daripada paras bawah aurat. Juga kalau orang dipakai baju Melayu dengan kain pelekat, dia hanya pakai baju Melayu dan kain pelekat saja, maka kain pelekat dia letak di bawah pusat, okay? Kemudian dipakai baju Melayu saja, okay? Maka longgar yang ada di antara sisi ini, maka boleh dilihat aurat daripada bawah baju itu. Yang bawah baju bukan bawah aurat. Bawah aurat itu adalah paras lutut tu dia. Jadi kalau bawah baju, dia masih dalam had aurat sebab di peha. Dia bukan di bawah aurat, bawah lutut. Nah, jadi bila di paras peha, ia masih dalam had aurat. Maka boleh dilihat daripada paras peha, yang ia ni daripada had aurat. Maka boleh dilihat daripada paras aurat, kawasan longgar itu ke arah kawasan antara pusat dengan kepala gulungan kain itu, maka solat seperti ini tidak sah. Maka perlu orang dia angkat kain pelekat dia, tutup sampai ke pusat. Jadi kalau dia rasa tak selesa, boleh dia pakai baju dalam, baju t-shirt, maka dia tie in kat dalam ataupun keluar. Kalau ketat, kalau longgar pun sama juga, baju dalam ni pun longgar juga kan. Boleh nampak daripada bahagian aurat itu, daripada cerahan itu, maka hendaklah dibuat tie-in. Tapi kalau ketat, contoh baju dalam dia tu, kalau dia sarung, dia fit sikit, kan, dia macam kemas sikit, maka dalam keadaan ini tak apa, boleh. Tapi kalau baju dalam dia pun longgar, kan, dan boleh ada ruang, boleh melihat kawasan aurat yang dipakai kain bawah pusat itu, maka di sini tidak sah juga. Maka caranya dibuat tie-in, senang saja. Dibuat tie-in, maknanya baju tu yang longgar, baju dalam tu longgar, masuk dalam kain. Itu caranya. Baik, ini bagi lelaki. Okay. Kalau bagi wanita untuk wanita auratnya berbeza dengan lelaki. Jadi kalau wanita auratnya adalah seluruh badannya selain muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Jadi yang boleh wanita dedahkan badan dia hanyalah muka dan telapak tangannya sahaja. Kan? Kawasan ni lah yang boleh dizahirkan, yang didedahkan. Adapun baki daripada itu, semuanya daripada kepala sampailah ke kaki, wajib ditutup. Belakang tangan. Belakang tangan. Kita tak panggil tapak, kita panggil telapak. Termasuk juga lah, maksudnya bahagian belakang ni dia termasuk boleh didedahkan. Bukan tapak dan telapak. Jadi para ulama dulu panggil telapak dan telapak tangan tu dua ni sekali. Telapak kata kena tutup. Dah. Sama tangan. Tak, yang sahih tangan wanita, pergelangan ke atas ini untuk wanita bukan aurat. Ini pendapat yang sahih. Walaupun ada yang kata muka aurat, kan, tangan aurat, maka pendapat yang sahih, yang kuat, ia bukan aurat. Cuma kita tak masuklah perbahasan kerana ada isu tentangnya. Tapi pendapat yang mengatakan tersebut itu bukan pendapat yang sahih. Antara ada banyak macam, kerana ada orang dia kata wanita ni muka dia aurat, kena wajib pakai kudah, tu dia. Dan tangan dia ni pun aurat juga, kena pakai sarung tangan. Tengok muka wanita dia cantik kan. Dia cantik dah muka kan. Dia kata kena tutup. Harap. Tak.
perempuan tu cantik ke tak cantik ke dia tak salah. Yang sebenarnya yang bersalah lelaki. Lelaki tengok pokok boleh nampak cantik kalau dah tak betul. Tak puas. Jadi dalam syarak yang betul, yang sahih, pendapat yang sahih, bukan makna tak ada ulama sebut ada, tapi pendapat itu tidak sahih. Pendapat yang sahih, muka dan ni telapak tangan bukan aurat. Baik, hujah yang mudah supaya tuan-tuan yakin. Kalau ianya aurat, di antara perkara yang haram bagi wanita untuk buat ketika ihram adalah tutup muka. Betul? Dan tak boleh pakai sarung tangan. Maknanya apa? Waktu dia buat umrah dan haji, dia kena buka atau tutup? Adakah waktu buat umrah dan haji mengharuskan buka aurat? Jadi maknanya itu aurat bukan? Bukan aurat. Bukan aurat. Suara wanita. Hari ini ditanya semua. Okey, suara wanita yang sahih pun bukan aurat. Bukan aurat. Yang sahih bukan aurat. Kerana ada hadis bahawasanya Nabi mendengar qasidah daripada wanita, dan para sahabat Rasulullah yang lelaki belajar daripada sahabiah. Ini kita tak cerita dari sudut menyanyikan, nyanyi lain, suara lain suara lain. Yang ni bercakap. Kami orang kata jangan cakap dengan saya, orang ditutup telinga, tak boleh. Perempuan wanita suara dia perempuan ada tak? Yang sahih bukan aurat. Yang sahih bukan aurat. Walaupun ada perbincangan, tapi saya ringkaskan supaya kita tak pergi jauh. Yang sahih yang kita sebut ia bukan aurat. Maka buktinya apa? Buktinya adalah kalau kata wanita tak boleh jadi guru, bagaimana sahabat Nabi SAW lelaki belajar dengan sahabiah yang perempuan? Yani sahabiah yang perempuan mengajarkan sahabat yang lelaki. Adakah kata apa sahabat ni yang tak warak? Tu dia lagi warak sahabat. Jadi jangan salah faham, kita sebut suara bukan menyanyi. Awak menyanyi itu lain, itu bab lain. Yang meninggalkan lagu lain. Adapun dari sudut suara biasa, dari sudut kalau nyanyian, maka sekiranya ada unsur-unsur yang berfitnah, maka dia haram. Apa dia? InsyaAllah akan datang kita jawab. Dah 3 soalan. Nanti kita boleh bincang, insyaAllah akan datang. Okay? Jadi untuk muka dan telapak tangan ini yang sahih, ia bukan aurat. Maka yang paling mudah untuk dijawab jawapan yang seperti ini. Yani kalau ia adalah aurat, kenapa ketika mana buat umrah dan haji wanita diharamkan menutupnya? Wajib buka. Jadi adakah maknanya ketika umrah dan haji harus buka aurat? Jawapan tidak. Kenapa dibolehkan? Kerana dia bukan aurat. Bukan aurat. Andai dia kata tapi isteri-isteri Nabi pakai burdah, dan ia hadis sahih juga, maka syarahannya isteri-isteri Nabi ianya ada hukum khas. Hukum khas. Mungkin datang orang kata, tapi isteri Nabi ni dia tutup muka waktu buat umrah dan sebagainya. Jawab kepada dia, hadis itu syarahannya bukan seperti yang kamu tahu. Hadis itu sebenarnya kita perlu tahu isteri-isteri Nabi mereka ada hukum yang khas dalam beberapa hukum.
Seperti seorang yang telah menjadi isteri Nabi, haram bagi umat berkahwin dengannya, tak boleh. Maka ini hukum khas bagi siapa? Isteri Rasulullah. Dan bukan hanya ini khas, ada lagi hukum syarak yang lain yang Allah Ta'ala turunkan, dia khas bagi isteri Nabi. Maka isteri Nabi yang dia pakai furda, maka isunya bukan furda. Isunya bagi isteri Nabi haram mendedahkan mukanya kepada ajnabi. Maka macam mana mereka buat? Mereka juga yakni di antara syarat sah untuk buat haji dan umrah, wanita dia tak boleh menutup muka dengan sesuatu yang ianya melekat di muka. Itu maksud dia. Jadi kalau wanita dia pakai sesuatu yang melekat di muka, macam furdah melekat, ataupun mask melekat, ini tak boleh. Tapi isteri Nabi pun dia tidak buat melekat. Maka dalam hadis itu bukan makna isteri Nabi tutup muka dengan pakai furdah, bukan. Tutup muka isteri Nabi itu dengan cara dia meletakkan kayu di sini, kayu di atas telinga ke depan, kemudian letak kain tirai di depan. Maka kain itu menutup muka, tapi kain itu tak kena muka. Macam mana? Korea. Bukan macam Korea, macam orang Cina kan? Yang dia tutup muka tapi nampak muka juga kan, dia buat macam tirai kan? Tapi ideanya macam itulah, dia pakai kayu ke depan, kemudian dia letak macam tirai supaya tak nampak. Maka dia, yakni isteri Nabi, tidak melekatkan sesuatu di mukanya, dalam masa yang sama tidak memudahkan mukanya kepada Nabi. Maka ini makna yang sahih bagi hadis. Maka itu bukan dalil yang kuat untuk menghukum secara umum bagi umat Islam yang wanita wajib menutup muka. Maka ada lagi isu yang lain, tapi ini sebahagian yang saya sebut. Anda tuan-tuan dengar apa ini. Ada pun di sisi kita, di sisi mazhab Syafi'iyah, orang yang pakai furda hukumnya sunnah muakkad, yakni dituntut, tapi tidak sampai ke tahap mewajibkan. Kerana bila ke tahap mewajibkan, yakni orang yang tak buat hukumnya dosa. Yakni dia menghukum orang banyak dosa, dia tak dosa. Dan semua dosa tak. Jadi yang sahih adalah hukumnya sunnah sahaja. Maka wanita kalau dia pakai furda, bagus. Ini satu pujian ke atas mereka, namun tidak sampai ke tahap yang wajib. Baik, jadi untuk wanita bila dia menutup aurat, maka wajib dia menutup aurat semua badan dia, melainkan muka dan juga telapak tangan. Maka bila wanita dia pakai pakaian ketika solat, lagi-lagi kawasan yang menutup muka, maka kawasan ini, yakni di bawah dagu dan ke bawah ini bukan muka. Bila bukan muka, wajib tutup. Okey. Jadi jangan dia pakai telekung sampai yang tarik ke bawah ni, sampai ke sini. Ini kawasan muka, ni bukan muka. Kalau orang kata, mana dia rawat saya? Rawat saya kat muka, kat sini. Tak cari sini bukan. Ini bukan muka. Ini dah bukan muka. Jadi bila ni bukan muka, ni bukan aurat. Tentang warna tutup aurat. Bagi lelaki macam mana? Bagi perempuan warna. Warna apa? Warna kulit ke? Warna pakaian nak tutup aurat. Tak ada masalah warna apa pun, tak ada masalah. Merah Tak ada masalah. Warna apa pun boleh. Yang penting kadar baju itu boleh menutup warna kulit dia. Merah makruh. Jadi tidak sampai ke tahap haram. Ini yang kita sebut. Jadi yang apa-apa warna sah selagi mana warna kulit boleh ditutup.
Maknanya kalau dia jarang sangat sampai warna kulit boleh nampak, maka tidak sah. Walaupun warna hitam. Jadi kalau wanita dia buka ini kan, dia tarik ke bawah, maka kawasan ini dia bukan muka. Bila bukan muka, wajib ditutup. Jadi bila dia solat, dia pakai telekung, nampak bahagian bawah dagu dia sembahyang, tidak sah. Dan juga wanita di luar solat, kalau dia pakai tudung, maka jangan bagi nampak bahagian bawah ini. Bawah ini bukan muka, wajib ditutup. Sebab itu ada ikhtiar, ada inisiatif sebahagian orang, mereka buat penutup dagu kan, penutup dagu supaya jagalah. Tapi bukan wajib pakai penutup dagu. Yang wajib tutup tu kalau tak pakai penutup dagu boleh tutup, boleh juga, tak ada masalah. Kadang dia dah ada tudung yang dia dah tambah penutup dagu siap-siap kan, contoh kan, tudung yang biasa lah, orang panggil tudung endut kan, saya juga tahu nama tudung yang dia dah ada bawah kan, yang melekat-lekat tu kan. Jadi kalau dah ada tu tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada, mestilah dia, kalau dia tak ada tudung tu, tak ada yang tutup dagu, ataupun dia memang tak beli pun tutup dagu, maka mesti dia kena tarik sampai ke dagu, kena tutup sampai ke dagu. Sebab apa, kalau orang tanya kenapa nak kena buat macam itu, tanya dia, kawasan bawah dipanggil muka tak? Bukan muka. Bila bukan muka, muka yang boleh buka, bukan muka kena tutup. Maka kena tutup. Padan dia ada Ustaz? Padan dia apa dia? Padan dagu. Padang dagu. Sempadan dagu. Tak, dagu ni adalah pertemuan dua tulang rahang jambang. Ni dagu ni. Jadi dia mesti bawah sini lah. Jadi bila kita sebut muka, dia ada ta'arif muka. Muka tu ta'arif dia adalah bimana bitisyari ila zafan, daripada tempat tumbuh rambut sampai dagu, daripada anak telinga ni sini sampai telinga sini. Jadi kawasan itu, jadi kalau yang bawah ni adalah daripada sini sampailah yang tulang sini. Kita rasa tulang ni kan, tulang sini. Tulang yang tumbuh atas ni jambang. So kalau saya ni ada jambang, tak nampak sangat. Jadi tulang ni lah kita boleh rasa tulang bawah ni. So daripada bawah ni. Jadi janganlah perempuan tu dia tutup ngam-ngam tu kan. Dia pun buat style kan, ngam-ngam kan. Jadi kalau dia lebih sikit apa, dia tutup lebih sikit kan, dia lajak ke atas sikit apa, supaya dalam banyak keadaan kita boleh dilampau ke, mesti terjaga. Dan juga salah satu daripada style yang boleh jaga, kalau dia buat tudung yang lilit tu. Tudung yang lilit tu senang sikit jaga. Tudung lilit sebab dia boleh adjust senang. Macam tu. Tapi kalau jenis banyak cakap, jatuh juga kan. Kalau perempuan, tips untuk tuan-tuan lagi lebih mahirkan lagi tua saya, lagi umur. Kalau yang lagi muda daripada saya lah. Perempuan nak tengok banyak cakap, tengok menutup dia punya tudung kat dagu. Kalau jatuh orang ni macam Tambahan ni lah, tudung tu pernah lapor apa? apa dia? Tudung dah pernah lapor. Baik. Jadi kita dah bahas sebelum ni bahasanya yang wajib menutup aurat. Okey, kita kena faham kaedah yang wajib menutup aurat. Apa dia menutup aurat? Menutup aurat itu adalah menutup pakaian, menutup badan kita yang aurat tadi itu dengan pakaian yang tak boleh nampak warna kulit. Maknanya kulit ni aurat. Maka kalau dia dah tutup kulit, dah dikira dia menutup aurat. Jadi wanita dia tutup, dia pakai kat kepala dia tu tudung kat leher, lepas tu dia sarung masuk kat dalam. Kan? Contoh orang yang pergi suka nikah kan? Dan dia pakai tudung masuk ke dalam. Orang ini telah dikira menutup aurat. Apa maksud menutup aurat? Menutup warna kulit. Jadi kita faham. Jadi siapa-siapa yang dah menutup warna kulit, maka dia dah dikira menutup aurat.
Tetapi wanita yang buat seperti ini, yang pakai dengan macam itu, hukumnya makruh. Okay. Tapi bukan sampai tahap haram. Yang haram kita dah jelaskan dahulu. Andai orang itu dia pakai macam itu dengan tujuan untuk memberi fitnah kepada lelaki yang melihatnya. Kerana ada orang kan, dia kata wanita kalau nampak bentuk badan, ni haram. Wanita kalau nampak bentuk badan haram. Ini tidak sahih, tidak betul. Kerana mana wanita yang dia menutup aurat, dia boleh menutup aurat tanpa menzahirkan mana-mana bentuk badan daripada badan dia. Kalau wanita dia pakai telekung, sekarang ni nampak tak bentuk kepala dia? Nampak tak bentuk kepala? Kalau tak nak bagi nampak bentuk kepala, kena pakai telekung yang bentuk petak. Baru tak nampak bentuk kepala dia. Kalau tak nak bagi nampak tangan dia, bentuk tangan ni, kan, pakai baju kurung contoh. Kalau telekung memang tak nampak lah. Baju kurung, nampak tak bentuk dia punya ni? Nampak juga. Jadi kalau kata bentuk badan tu aurat, mana ada wanita yang tak ada mengahirkan bentuk badan daripada mana-mana bahagian badan? Mesti nampak juga. Okey. Maka yang sahih yang macam mana? Kita sambung insya-Allah. Kita kena bagi faham kaedah. Allah ni kena faham kaedah.
Bismillah. Baik, jadi juga wanita kalau dia pakai stoking, adakah dia pakai stoking tak nampak bentuk kaki dia? Nampak juga. Kalau dia pakai handsock dalam, dia pakai baju kurung handsock, kemudian terangkat dia punya baju kurung, handsock dia tu nampak tak bentuk tangan dia? Nampak juga. Maka kat mana yang haram? Jadi bentuk badan itu bukan haram, kerana menutup aurat. Apa maksud menutup aurat? Menutup warna kulit. Selagi mana orang itu dia tutup dengan sesuatu, tak mesti dengan baju, pakai daun ke, pakai apa, besin ke, pol, dia tutup, maka orang tak nampak warna kulit ni, boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau dia pakai dengan ketat, hukumnya makruh. Bukan sahaja wanita, lelaki pun sama juga. Lelaki kalau dia tutup aurat dengan pakaian ketat, hukumnya makruh juga, sama. Kan? Nanti lama-lama kalau dipakai dari sudut kesihatan pun tak sihat. Dia punya barang dia tak menyapas, jadi kena rongga sikit. Jadi dari sudut kesihatan pun tidak baik. Jadi yang haram itu di mana? Yang haram itu kalau wanita bukan kerana bentuk badannya, tetapi yang haram itu kalau dia keluar daripada rumah tujuannya nak menggoda lelaki. Tujuannya nak menggoda lelaki, sama ada dia pakai dengan menutup aurat dengan pakaian yang labuh ataupun dengan pakaian yang ketat. Kalau dia keluar daripada rumah untuk menggoda lelaki atau untuk menjadikan lelaki tertarik melihat dia ataupun bersyahwat dengan dia, di sini yang haram. Jadi bukan semua wanita yang pakai ketat tujuannya menggoda. Tak mesti. Sebab ada wanita yang badan besar, macam mana dia nak tutup bentuk badan dia? Pakai apa pun nampak. Sebab barang dia semua besar. Tutuplah dengan tudung labuh macam mana tuan-tuan. Kalau barang dah besar, tak boleh buat apa. Takkan dia nak kena pakai pakaian lain pula, kan, petak. Contoh lagi faham tu, saya bagi kiasan kan. Kalau tak faham, nanti lepas ni jumpa saya, yang tu dia ustaz, saya tak tahu, saya beritahu. Kan, saya sebut barang tu tentang orang, apa barang lah kan, barang baik bagi dia. Jadi kan, sama ada di bahagian depan ataupun di bahagian belakang, dia pakai memang nampak kan? Sebab apa? Sebab kain itu akan jatuh di barangnya. Dia tak akan terkena angin macam itu. Tak, dia pasti kena juga. Pasti akan ada nampak bentuk juga. Walaupun bukan semua, pasti sebahagian. Maka bukan semua orang yang kalau nampak bentuk badan, maknanya dia keluar daripada rumah dalam keadaan berdosa. Jadi kalau orang itu dia pakai pakaian ketat, yang ini wanita, yang memang pakaian ketat itu dia nak bagi nampakkan barang-barang mahal dia, walaupun tak ada yang mahal. Jadi kalau tujuan itu untuk apa? Untuk nak menggoda, untuk nak menjadikan lelaki tertarik dan tergoda macam-macam, maka di sini haram. Haram kerana niat dia keluar kerana nak bagi fitnah, bukan kerana dia pakai ketat itu. Tapi kalau orang itu dia memang dah mendedahkan aurat, tapi saya tak ada niat apa-apa, saya tak nak bagi fitnah apa-apa, saya dah memang pakai barang dia, saya tutup, yang ni saya tak tutup. Gitu, kan? Tudung tak pakai, kan? Nampak badan sikit apa semua. Tapi saya tak niat apa-apa pun, haram, tak boleh. Sebab kita dah sebut, kamu tidak menutup aurat. Ada kawasan badan kamu yang aurat, kamu tak tutup dengan pakaian yang menutup kulitnya, maka itu adalah haram. Baik, ada seminit lagi.
Baik, jadi wanita, kita sambung sikit lagi. Wanita kalau dia menutup aurat, walaupun dia pakai pakaian ketat ketika sembahyang, maka sah solat dia. Cuma wanita kalau dia pakai, kita dah sebut aurat wanita ni, kita kata seluruh badan melainkan muka dan telapak tangan. Jadi daripada kepala ni contohnya, daripada kepala ini sampailah ke kaki dia, had kepala ni sampailah ke kaki dia, kawasan ini, itu adalah aurat. Arah belakang, kanan, kiri, depan, atas tak boleh nampak. Daripada tengkuk, daripada ketiak, daripada pinggang, daripada betis, daripada peha, daripada buku lali, tak boleh nampak. Yang dimaafkan yang mana? Kalau boleh nampak daripada bawah tapak kaki. Contoh apa? Dia sembahyang di satu surau. Surau tu ada 2 tingkat. Jadi tingkat yang kedua dia pakai kayu. Kayu tu jarak. Jadi sembahyang perempuan sembahyang atas dulu. Kok lelaki bawah tengok. Kan? Andai dia nampak daripada bawah, tapi nampak daripada bawah mana? Bawah tapak kaki. Maka kalau bawah tapak kaki, perempuan itu tak salah, dia sah dengan dia. Ataupun dia sembahyang atas bukit, kan? Dia dah pakai lampu dah sampai ke bawah tutup kaki, okay? Tapi nampak daripada bawah, kan, bukit angin dan sebagainya, nampak tapak kaki dia daripada bawah, maka di situ dimaafkan. Kalau wanita itu dipakai telekung, kemudian dipakai kain, okay? Telekung dia tu besar macam ni, kan? Telekung macam tolong saji tu, okay? Dia pakai telekung kain saja. Dalam apa tak ada. Kalau dia solat macam ni, dia pakai telekung saja, okay? Baju apa semua dalam tu tak ada, bawah semua tak ada, kemudian kain terus, okay? Maka dalam keadaan ini kalau dia sembahyang macam ni tidak sah. Kenapa? Daripada kawasan yang longgar yang tadi boleh nampak aurat dia, dan nampak itu daripada had mana? Had pinggang, bukan bawah kaki, maka tidak sah. Juga yang paling bagus wanita kalau dia nak pakai telekung, cari telekung namanya telekung one piece, satu bahagian. Maknanya daripada atas sampai ke bawah sarung terus, dan hanya lubang di cekak ini, muka dan bawah, itu saja. Maka goyanglah mana sekalipun, buatlah pergerakan mana-mana, tak akan nampak daripada semua arah melainkan arah bawah saja. Jadi kalau dia pakai telekung 2 piece, 2 bahagian itu, macam mana untuk diselesaikan? Dengan cara dia ambil telekung dia itu tie in dalam kain. Ustaz macam pocong ni Ustaz. Sungguh macam itu yang betul. Kalau dia tak nak buat macam tu, dia kena pakai. Maknanya apa? Waktu dia pakai kain tu, telekung ni tanggal. Dalam keadaan telekung ni tanggal, dia menutup aurat. Tengkuk dia tak nampak, kepala dia tak nampak, rambutnya tak nampak, lengan tak nampak, ketiak apa semua tak nampak. Cabut apa tu telekung ni keluar dalam keadaan menutup aurat, kemudian dia sarung telekung, boleh, tak masalah. Jadi kalau dia pakai telekung, dalam ni dia pakai t-shirt dengan pendek, maka bahagian ini aurat. Maka aurat ini boleh dilihat daripada mana? Bahagian pinggang yang ada renggang telekung ni tadi, bukan daripada bawah apa tu, bawah kaki. Maka ini yang kita maksudkan, wajib menutup aurat daripada semua arah, atas, bawah, atas, depan, belakang, kiri, kanan, daripada setiap paras aurat, melainkan yang dimaafkan nampak aurat itu daripada paras bawah aurat, bawah kaki. Ini maksud yang dijelaskan. Maka di antara ulama yang disebutkannya adalah Al-Imam Al-Rafi' dalam kitab Al-Aziz dan sebagainya. Hatta para ulama Melayu juga sebutkan yang sama,
dalam kitab Sabilul Muhtadi karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka tuan boleh rujuk di situ. Kita ulama Melayu, ulama Arab. Jadi kalau orang tu nak pakai telekung dua bahagian, pastikan dia menutup dengan cara yang sahih. Jadi kalau dia boleh nampak aurat daripada bahagian pinggang ni, boleh nampak tengkuk dia, boleh nampak lengan dia, boleh nampak rambut dia, maka tidak salah. Melainkan kalau telekung dia sampai dekat kaki, tak ada masalah. Telekung saja sampai kaki, tu straight, boleh, tak ada masalah. Kalau macam itu, maka tidak nampak daripada mana-mana arah melainkan arah bawah. Maka sampai sini untuk hari ini, insyaAllah akan datang kita akan bahaskan tentang rukun-rukun solat. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, himpunkan kami dalam syurga. Amin ya Allah. Seperti mana Kau himpunkan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, dengan barakah majlis ilmu pada malam ini, angkatkanlah segala penyakit yang kami alami dan penyakit daripada orang yang kami sayang. Ya Allah, dengan barakah majlis ilmu ini, permudahkanlah segala urusan kami, luaskanlah rezeki kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kurniakan kami zuriat yang salihah yang menggembirakan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.